Hari ini 17 hari bulan Januari 2024, tepat jam 2.40 kita mengadakan satu sidang media. Sidang media ini amat penting atas dasar keprihatinan Yang Bahagia Ketua Polis negara kita, Tan Sri Razauddin bin Husin, dapat dengar dengan teliti, dan kita mohon jasa baik budi bicara beliau supaya dengan segeranya menyaran PDRM, polis di Raja Malaysia, supaya membuat tangkapan terhadap suspek-suspek sekiranya terdapat suspek-suspek di mana satu kematian telah berlaku ke atas seorang individu bernama Yogendran, anak lelaki Rajendran, pada 22 November 2023. Dah lama lah ni. Ini adalah bapa beliau bernama Rajendran. Ini adalah ibu mendiang, Puan Kogila. Bapa beliau Rajendran telah berkhidmat sebagai, beliau adalah pesara tentera, telah berkhidmat Angkatan Tentera di Raja Malaysia lebih daripada 20 tahun. 23 tahun. Di mana mereka tinggal di Teluk Kemang. Si mendiang adalah seorang berumur 29 tahun. Berumur 29 tahun. Bermastautin di Cameron Island, bekerja di sana. Tiba-tiba kematian yang mencurigakan semua pihak, termasuk masyarakat madani Malaysia, di mana kes ini diklasifikasikan sebagai kemalangan. Tetapi macam mana kemalangan boleh berlaku? Semua pun tanya. Siapa yang dengar-dengar pun bertanya macam mana kemalangan boleh berlaku, di mana dia, motor yang dia bawa beliau tu langsung tidak ada calar pun tidak ada. Langgar apa tidak ada. Dan laporan perubatan, dia meninggal pada 22 hari bulan November. 24 hari bulan mayat mendiang telah dihantar ke hospital Kuantan, dan 24 hari bulan postmortem telah dibuat, bedah siasat. Dan laporan bedah siasat ni, laporan bedah siasat dengan terang-terangnya telah tertera bahawa sharp force trauma to the head associated with the blunt head injury. Maksudnya benda tajam digunakan, saya percaya, tumpul. Tajam digunakan untuk punca kematian si mendiang ini. Maka sekiranya ada kemalangan, pihak trafik harus mengumpulkan apa-apa segi yang bukti untuk kemalangan. Itu pun tidak diterangkan kepada keluarga mangsa. Dan mengikut bapa mangsa, ada panggilan terakhir kepada mangsa, di mana saya percaya polis kita sangat efisiensi. Di mana saya dalam kenyataan media hari ini memberitahu bahawa pada 3 hari bulan Januari 2024, apabila bapa membuat satu report, sampai hari ini belum ada apa-apa jawapan daripada pihak polis Cameron Island, daripada ibu pejabat IPJ Kuantan, maupun daripada Bukit Aman. Kita curiga bahawa kes ini adalah satu pembunuhan, kerana mengikut tanda-tanda daripada apa yang tertera dalam postmortem report, dan apabila mayat disembayangkan sebelum upacara penguburan, mereka terang-terang dapat tahu bahawa ini adalah, mereka syak ini adalah satu pembunuhan. Dia tidak mempunyai penyakit apapun, motor tidak calar, macam mana dia boleh mati? Puncanya mereka mempunyai beberapa sejarah lah, boleh dikatakan sejarah, di mana beliau sebelum meninggal dunia telah beberapa kali telah pergi ke balai polis di Cameron Island. Kenapakah beliau pergi ke balai polis Cameron Island? Mengikut rakan-rakan yang ada, pihak keluarga akan bekerjasama dengan polis, dan sekiranya kes ini dibuka di bawah Seksyen 302. Sampai hari ini kes ini belum diklasifikasikan dalam 302. Mereka katakan kemalangan, walaupun mereka mempunyai bukti-bukti yang boleh hanya diberitahu kepada polis sekiranya polis memanggil. Tetapi sampai hari ini polis tidak membuka kes di bawah 302. Dia klasifikasikan ini accident section 42. So mereka tak puas, keluarga tak puas. Kita tahu bahawa polis kita amat cekal dan berprinsip di arena antarabangsa, di mana baru-baru ini 2 hari dulu ada 6 polis ditahan. 6 polis ditahan kerja. Kita tahu bahawa mempunyai pada 15/1, 6 anggota polis diberkas selepas disyaki terdapat dalam kegiatan memproses ketum telah ditahan kerja. Kenyataan media oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid.
Ini membuktikan polis kita konsisten. Dia tak kira apa pangkat. Kalau benar-benar berlaku kejadian, dia akan buka kertas kesiasatan. Sekiranya IPD tak buka, IPK harus kerjasama. Sekiranya IPK pun dia slow, kita mempunyai bukit aman. Kita mohon jasa baik budi bicara Ketua Polis Negara dan juga Timbalan Ketua Polis Negara yang kita agung-agungkan dengan segeranya membuka, menyaran pihak polis Kuantan dan IPD di Cameron Island supaya buka kertas siasatan di bawah kes 302. Kita tahu bahawa surat peguam pun telah diantar daripada KLCO, Advocate and Solicitors, peguam cara dan peguam bela. Ini surat peguam. Okey. Nanti saya akan bagi kepada para media lah yang ditandatangan oleh Tetuan Kwa Lim Chin dan Oi KLCO. Di mana surat ini dengan jelasnya bertarikh pada 9 hari bulan Januari 2024 selepas report polis dibuat oleh bapa di Teluk Kemang. Dia buat report polis, si mendiang meninggal dunia pada 22 hari bulan November. Mereka pun tunggu daripada November, Disember, tidak ada maklum balas daripada polis. Dia buat report polis pada 3 hari bulan di Teluk Kemang. Selepas buat report polis pun sampai sekarang belum ada apa panggilan daripada pihak polis untuk merakamkan percakapan beliau maupun isteri beliau yang kehilangan anak mereka. Maka kita harap surat peguam pun tak ada maklum balas. Ini surat peguam, belum ada maklum balas. So dalam sana pun tidak terangkan bahawa kes ini belum diklasifikasikan sebagai Seksyen 302 Kanun Keseksaan. So kita mohonlah hari ini press meet. Saya mohon jasa baik budi bicara tuan-tuan para media yang ada di sini. Ini telah berlaku kepada anak seorang pejuang untuk negara kita. 23 tahun beliau telah berkhidmat. Aku janji, taat setia beliau bukan baru jadi tentera tahu. Masa komunis menyerang, masa komunis berada, dia telah menjadi askar. Kita mohon dengan rendah dirinya kepada pihak polis yang telus, sekali lagi saya katakan, yang telus, yang cekap, yang sentiasa. Baru-baru ni operasi warga asing diadakan, 85,000 ringgit telah dipercayai curi oleh polis. Ditangkap juga polis tu. Lebih Pudu ditangkap oleh polis, dua polis ditahan oleh pihak polis juga. Maka kita tahu di bawah IGP kita, di bawah timbalan IGP kita, polis kita memang sentiasa cekap dan berwaspada terhadap sesiapa pun tidak melakukan apa juga jenayah. Maka dalam hal ini banyak ringkas. Kenapakah pihak IPD belum buka kertas siasatan di bawah Seksyen 302? Sekiranya sesiapa buat kesalahan, polis suspek, dia boleh remand dia dalam Seksyen 117, ambil remand dalam masa 24 jam. Kalau tak dapati bersalah, dia bebaskan. Ataupun dia syaki, polis cakap dia tahan, dia ambil remand 117, peguam pun tak boleh masuk. Dia boleh ambil statement. Tapi dalam kes ni, sampai hari ini, walaupun mereka mempunyai saksi-saksi ada mengatakan A, B, C, D, ada yang tersabit, disabitkan dalam hal curiga dipercayai pembunuhan ini, kita klasifikasikan pembunuhan lah. Tetapi pihak polis, saya tidak tahulah, sungguh menyinggung perasaan, sungguh sedih. Ibu dia pula, kalau tuan-tuan tengok, banyak sedih dan tadi pun beliau menangis kehilangan anak keempat. Mereka mempunyai 5 orang anak dan ini adalah anak keempat berumur 29 tahun. Tiba-tiba meninggal. Tiba wali pun dia tak datang. Dia kata, "Mak, bapak saya akan datang lepas tiba wali." Tengok-tengok 22 hari bulan telah meninggal dunia. Sungguh sedih. Ya. Okey, ini adalah kenyataan media. Saya akan serahkan kepada tuan-tuan para pengelola media supaya meliputi apa yang ada di sini. Ada apa-apa persoalan? Datuk tadi cakap mangsa dan suspek sering mengalih Okey. ke balai Cameron. Sebab apa itu? Okey, kita percaya daripada sumber-sumber mengatakan bahawa sumber-sumber rakan-rakan kepada beliau lah. Dia ada perselisih faham dengan satu kumpulan. Kita terus teranglah. Dia ada selisih faham dengan satu kumpulan di Cameron Island. Mereka adalah mengadakan kegiatan jenayah. Biar polis carilah apa jenayah mereka. Okey. Dan si mangsa pula, dia mengetahui kemungkinan besar, saya percaya kemungkinan besar, dia tahu apa kegiatan jenayah yang mereka berlakukan. Maka si mendiang berulang alik ke balai polis
mungkin untuk memberi maklumat. Tetapi oleh kerana kemungkinan besar si penjenayah yang ada sana dia tahu orang ini nak bagi maklumat, so dia sebelum perkara ini berlaku dia adakan satu pembunuhan. Inilah yang kemungkinan besar kita semua curiga. So pihak polis sepatutnya, keluarga sedia membantu. Sepatutnya ada panggilan satu panggilan sebelum beliau meninggal dunia. Polis harusnya memanggil si yang last panggil. Tengok, biasa kalau kes-kes macam ni, polis rampas barang, dia simpan for forensik. Dia boleh kaji selidik siapa yang last call, siapa kawan dia, panggil dia orang, dapatkan butiran. Tapi janganlah dengan ringkas mengklasifikasikan ini satu kemalangan. Tak adil, langsung tak adil. So ada beberapa saksi yang akan datang sekiranya polis panggil. Mereka tak boleh tampil sendiri tau, sebab ini bahaya. Tengok, satu dah meninggal. Kemungkinan apa pun boleh berlaku di Cameron Island kepada mereka. Hanya polis yang boleh membantu. Tanya kepada keluarga macam mana ayah rasa ini ada masalah ke apa. Dan beliau sudi memberitahu apa yang mencurigakan, siapa suspek, dia boleh bagi tahu kepada polis. Tapi polis, sampai hari ini, polis pun tahu. Polis biasa ni mana-mana polis di kawasan balai, dia tahu siapa jahat, siapa baik. Macam SOSMA, bukan IPK yang buka fail, bukan IPD yang buka fail mula-mula. Di balai kawasan itu, mata-mata akan merakamkan kegiatan tu, baru dia syorkan kepada IPD, IPK Bukit Aman, baru dia buat EO. Ini polis kita cekap. Macam hari ni saya Datuk buat press statement, luar ada SB, special branch ada di luar. Mata mereka sangat tajam, lebih tajam daripada budak kecil. Mata mereka lebih tajam, polis kita cekap. Maka hal seperti ini yang telah berlaku, polis di Cameron Island, dia tahu selok belok. Tapi kalaulah tepuk dadah, tanyalah selera, macam selalu saya kata. Kalau si mendiang itu adik kepada mereka, anak kepada mereka, macam mana rasa mereka? Janganlah kita mau mereka klasifikasikan ini kemalangan, Section 42 lah, section itulah. Kita mau, saya dah bagi terang-terang. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah beberapa kali ulang alik ke balai polis untuk memberi kemungkinan, untuk memberi maklumat. Dan maklumat itu kita tak tahu apa, sebab dia mendiang tidak ada kan. So, ini daripada desas-desus kawan-kawan beliau yang meninggal. So, maka penjenayah yang ada di sana, dia rasa kalau maklumat ini didedahkan, mungkin ada risiko besar. Maka dilakukan satu pembunuhan. Ini saya percaya kemungkinan. So kerja ini bukan kerja Datuk Alai, ini kerja polis. Polis harus dengan telusnya, dengan segeranya, kita dengan rendah dirinya memohon jasa baik Ketua Polis Negara, sebab negara kita polis dirajah Malaysia. Dirajah, semua di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia. Sekian. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Betul, apa signifikan panggilan seorang lelaki dia sudah kawan dengan information yang ikut Okey, yang apa ni, Suresh. Surya. Dia yang beri maklumat kepada keluarga, dan polis harus memanggil dia dan merakapkan percakapan daripada beliau. Dan dia tahu siapa-siapa punca kemungkinan besar yang terlibat dalam ini. Tapi polis kalau dia klasifikasikan Section 42 trafik, dia tidak akan menyualkan siapa-siapa. Senang saja. Dia tak payah, ini kemalangan. Kalau kemalangan, takkan polis tak boleh nampak motor tak ada cala pun. Kalau langgar tu macam mana langgar? So dia digunakan satu benda tajam. Betul tak? So macam mana benda tajam boleh wujud sana bila tidak ada langgaran, apa-apa pun kemalangan tidak berlaku? Macam mana tu? Saya percayalah, kemungkinan saya percaya, saya bukan pandai sangat, tetapi pengalaman saya dalam hal ni lebih daripada 27 tahun kemungkinan pembunuhan telah berlaku di tempat lain. Mayat mendiang dibawa ke tempat itu dengan motor, dibawa di satu orang, letak motor, letak mayat itu, katakan aksiden. Macam adegan filem Tamil, Hollywood ke Bollywood ke apa pun boleh lah. Ini macam filem saja kemungkinan. Mayat masa tak ada luka-luka di badan lain selain daripada ada badan ada, tapi benda-benda itu bukan macam kemalangan. Kalau kemalangan tu kena ada kan, itu semua tak ada. Luka seperti kena pukulan ke, kena hentam, macam itu juga. Apa dia nak diberi orang belah? Mungkin dia accident, mesti patah kaki ke, tangan ke, kepala ke ni. Ini tak ada apa-apa. Dari gaya nak orang belah.
Mandat. Mandat. Hasil dah kan. Betul. Betul. Betul ke lagi betul. Enggak putih je dia. Tengok, sini ada potong. Sini ada potong. Benda tajam masuk sini, keluar ke sini. Okey. Ini accident ke? No accident. Ini bukan accident. Ada potongan di sini, potongan di sini, belakang dia injury, mungkin dihentam dan benda tajam masuk sini, keluar sampai sini. Ya. Ini statement daripada bapa. Okey. Ada postmortem lah dia lakukan. Ada postmortem. Report pun ada sini. Report ada, saya akan bagi kepada semua para wartawan apa yang ada sini. Semua terang-terang mengatakan report oleh Kuantan Hospital pun dia klasifikasikan. Ada benda tajam dan macam-macam injury semua dia bagi tahu. So kenapakah polis tak nak buat kerja dia buka kes? Dia buat siasatan. Kita bukan kata tangkap saja masuk. Itu pun kita tak kata. Tapi suspek kita mempunyai law. Itulah saya kata 117 untuk remand sesiapa. Dia boleh tanya. Kita bukan mencabar kredibiliti polis. Saya nak bagi contoh. Polis kita cakap polis buat salah pun dia tangkap. So dalam hal ni kita curiga sesuatu di Cameron Island. Kita curiga sesuatu di Cameron Island. Maka orang yang boleh menyelesaikan hal ini hanyalah Tan Sri, IGP. Okey, tengok ini ya surat ya. Surat daripada peguam dia hantar pada 9 hari bulan. Salinan kepada surat ini ada salinan kepada Inspektor Jeneral Tan Sri Razauddin bin Husin alias Abdul Rashid Ketua Polis Negara. Dipeti Inspektor Jeneral Datuk Seri Ayub Khan Maidin Pichai, Timbalan Ketua Polis Negara. Kepada CP Datuk Seri Muhammad Syuhairi Muhammad Zain, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Semua dah dihantar. Mangsa daripada arah mana ke tempat kerja ke? Mangsa dia Itu kita tak pasti. Tapi dia kematian berlaku lebih kurang dalam 8 malam sampai 9. Masa itu dia kemalangan berlaku. Dikatakan kemalangan lah. Betul, yang kawan orang sudah kan? Ya? Yang kawan mangsa buat panggilan tadi. Aha. Kan? Yang tu keluarga ada juga. Apa dia? Surya. Suria. Keluarga dah ada pernah jumpa dengan kawan Mimpi Patris bin Surya. Ada marahnya. Surya ya? Surya tu ada marah ni. Itu di bandar. Surya itu adalah bos kepada si Mendiang. Dia orang datang meninggal dia kan dia cerita saya. Dia jual benda-benda Cameron Island tu, dia jual benda-benda polish kereta kan. Tu kan kita tengok kadang parking kan. Ada budak-budak datang jual spray untuk cermin lah, untuk tayar mengilat kereta kan, mengilat tayar kan macam tu kan. So bos dia tu Surya lah. Dia yang maklumkan bahawa anak ayah sudah meninggal macam tu. Di setakat ni, kalau berdasarkan perbualan dengan Surya, adakah Surya tu bersedia untuk disosialisasi oleh polis anda ini? Beliau sanggup bekerjasama sekiranya kes disklasifikasikan sebagai kes bunuh 302. Ada banyak dalang di sana lah. Ada banyak dalang di sana. Kan kita bakal tu cakap cerita sikit buat awak. Ni semua itu untuk kemalangan ni lah. Ada tu semua. Itu kan tu. Mungkin sebab lah. Okey, selamat petang semua. Dan saya ini pekat tentera Kuala Ranger tahun 23. Surah negara kita Malaysia saya jaga. Sedih saya jaga, betul-betul saya jaga negara. Anak saya jadi meninggal macam orang cakap accident. Saya ini tak apa hati. Sebab apa postmortem dia cakap dia bunuh. Saya ambil report dia orang akan ambil tindakan. Itu dia. Saya mau satu kes ini ambil tindakan. Saya mau ambil parti. Itu je encik. Saya ni sedih saya anak saya. Sebab apa saya ni saya tentera. Kerana tentera pun awam pun sama dia kita. Itulah encik. Saya ni sekarang sedih saya betul cakap. Anak saya, isteri saya Poland. Lepas tu saya ni kamu cakap dah banyak dah sakit dada dah. Saya pun orang tua dah. 65 dah umur saya. Sebab pincin dah saya. Daripada askar pincin, binti pun pincin dah. Saya sedih betul-betul askar ni saya Kuala Ranger pun saya masuk tahun 78 askar. Apa saya mohon saya tersalah dengan polis ambil tindakan. Itu dia. Okey, terima kasih. Ibu dia ni Nama suruh kasih saya soal ibu. Saya banyak sedih saya dengan macam tinggal. Saya mau tindakan bela. Itu saja saya mau. Saya banyak sedih, saya cakap pun tak boleh sekarang. Itu saja. Apa nama? Nama Kogilan. Kogilan. Kogilan.
Kogilan. Apa berarti Supremo? Kogilan anak perempuan Subramanian. Dia tak larat menangis pun dia tak larat. Dia mau menangis pun dia sebab dia sedih kerana dia mau satu keadilan. Macam mana anak dia boleh meninggal. Kalau benar-benar kemalangan, okey. Ini pula mereka tahu ini bukan kemalangan. Mereka percaya sungguh lah. Kami pun macam tu juga percaya sungguh. So dia datang daripada Teluk Kumbang hari ini di Kuala Lumpur untuk buat press statement demi mendapat keadilan. Justice. Jadi apa kepada ibu dan bapa, ada tak sebelum anak tu meninggal, sebelum terjadinya pembunuhan tu, dia ada cakap apa tak sini? Mungkin ada buat apa dia cakap. Anak. Ha. Saya dah cakap dengan Tiba Bali itu kan Tiba Bali. Kita raya tu saya panggil dah. Raya pertama saya panggil. Apa tak datang rumah, dia kata tak dapat cuti. Lepas tu saya cakap, okey kita ayah mestilah kita mau pergi semayang. Saya cakap pergi semayang. Ayah pun selama hari dah semayang. Lepas tu hari kedua pun saya telefon. Hari ketiga pun saya telefon. Lepas tu kerja baik-baik lah, selamat lah. Itu saya cakap. Saya tengok dah, muka pun tak tengok, apa pun tak tengok. Sedih. Sebab apa anak ni memang anak saya tengok orang semua anak tentera. Anak tentera. Anak saya cuma tentera. Muka pun tak tengok saya. Ambillah tindakan. Saya polis telah salah. Ambil tindakan. Beberapa negeri dah saya operasi dah dalam tentera. Pijak dah dalam Malaysia ni. 14 negeri kita ada. Berapa pijak semua saya ada sana. Saya jaga negara, betul-betul saya jaga negara. Sampai pincin. Bagilah saya. Saya sendiri buat laporan Taman Layan. Sebab apa polis? Taman Layan. Saya tak kutuk polis. Apa? Balaslah. Panggil rajin anak lelaki. Panggil balai. Itu saya mau. Dia sampai tahu saya. Apa anak saya? Saya sedih, betul-betul sedih. Sedih. Apa sebab orang kesangka angkat pingat saya? Pingat ni. Dalam 23 tahun saya kerja pingat. Minta tolonglah polis. Kerjasama saya cakap. Okey, terima kasih. Besok hari ini 17 hari bulan, besok 18 hari bulan, saya sebagai aktivis sosial dan Presiden Badan Bukan Kerajaan akan menyerahkan satu memorandum dengan semua laporan yang ada di sini di Bukit Aman. Besok pukul 2 petang saya akan serah memorandum kepada IGP Tan Sri supaya dengan segeranya mengambil tindakan tegas daripada aduan yang diajukan oleh ibu bapa. Dia begitu sedih, bapa begitu sedih sebab dia bekas tentera yang telah menjaga martabat, maruah dan perbatasan negara kita. Dan report beliau sebagai seorang pesarah, pejuang negara, buat report polis, buat tak tahu. Kita tidak mau sekali lagi adegan filem P. Ramlee, wujud cobaan, cobaan. Report datang pun cobaan, hantu lalu pun cobaan. Ini negara kita berpotensi. Undang-undang harus ditegakkan, martabat kita, maruah kita. Sekian, terima kasih. Ya. Macam mana anak boleh tahu kumpulan tu ada buat kerja tu? Sebab dia lama dah bermastautin di Cameron Island. Dia pun lalu barang Cameron lah. Baik betul. Mula saya kemana? Tak. Mungkin tahun lebih lah. Dalam setahun tu kerja dia suruh balik dah. Balik lepas tu baru 5 tahun. 5 bulan. 6 bulan 5 bulan kerja. 6 bulan kerja dekat Ya. Dia punya orang ni yang Cameron Island. Beres saja. Beres saja bantu kali. Dia kerja tu yang tadi tu lah. Yang barang-barang kereta tadi tu lah. Ya. Dia jual kan? Dia jual. Ya. Memang dia station di sana. Dulu pun sebelum dia ada di sana, dia ada di Cameron Island. Cameron Island. Lepas tu dah balik ke pangkuan ibu bapa. Sekali lagi dia balik ke Cameron Island. So kita boleh katakan agak lama juga dia ada sana. Maksudnya 1 tahun tu, 1 tahun 6 bulan tu dia buat off lah. Ada kerja. Tak, dia tetap sana. Dia Tetap tetap ada. sana. Tetap. Dia balik ke negara sebelah jiran orang dia. Orang Cameron dia dia. Orang tentera lah. Lepas tu dia orang bangun. Pati picit dah. Kau bila orang. Sejak bila yang dia ulang anjing Ke balai. ke balai? Sejak bila? Sebelum kejadian, mungkin sehari sebelum dia mati atau 2 hari. Itu tepat. Ulang hari. Sehari. Mungkinan dia nak bagi report ke atau polis tak terima ke atau dia nak bagi maklumat dan apa yang nak bagi tahu itu
tak didengar oleh pihak jenayah itu sudah dirancang lah. Ini ya tengok ada satu perkara yang saya ingin membedakan. Jenayah berunsur narkotik. Jenayah berunsur narkotik bermaharajalela di Cameron Island. Maka benda yang terlibat tak terlibat itu terpulang kepada polis untuk siasat. Tetapi dalam kegiatan itu kemungkinan besar ada yang bercanggah, dia selesai faham ke apa, dia nak bagi maklumat kepada polis, maka yang tim jenayah itu pula telah merancang, dipercayai merancang dan memudahkan. Kalau benar-benar kemalangan itu tak apalah, dia boleh klasifikasikan. Ini dia tengok ada potongan di sini, potong sini, masuk benda sampai kepala, badan pula luka. Ini luka bukan kemalangan punya luka. Kalau kemalangan punya luka dia tahu, pemilik tahu. So polis lebih arif. Dia buka section, dia buat tangkapan ke apa dia nak, dia arifkan. Dia memang profesional dalam hal ini. Peguam pun dah hantar surat. Peguam pun dah mohon. Dia memang perkara ini kita curiga. Belum ada. Okey? Okey ya? Macam biasalah. Okey. Berdiri ke apa? Berdiri ke dulu? Ali, berdiri ke dulu? Duduk sini, duduk nak ambil gambar yang dia buat. Nak nampak sekali. Okey. Sambil duduk satu. Mohon kami mohon jasa baik budi bicara yang bahagia Tan Sri Ketua Polis Negara bertindak demi keadilan seorang wira negara bekas prajurit telah membuat laporan polis pada 3 hari bulan Januari di mana anak beliau telah meninggal dunia dipercayai satu pembunuhan dirancang lebih daripada 2 bulan. Mereka telah menunggu tetapi kes ini belum lagi diklasifikasikan di bawah section 302. Kami merayu Tan Sri Ketua Polis negara bertindak keadilan